Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Seterusnya takrif yang diberi oleh ulama. Apa dia Islam? Yang ketujuh, takrif yang ketujuh. Islam merupakan penghayatan yang sebenar bagi manusia. Merupakan cahaya petunjuk dalam kehidupan. Merupakan obat yang mujarab untuk mengatasi masalah, memperbaiki masyarakat, dan jalan yang sebenar yang tidak mungkin sesat kepada sesiapa yang melaluinya. Oleh kerana Islam daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu mengetahui segala-galanya, Maha penyayang terhadap hamba-Nya, Maha adil, Maha bijaksana. Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia begitu saja. Dia beri petunjuk bagaimana penghayatan, bagaimana cara hidup yang sebenar. Memenuhi jasad, memenuhi akal, memenuhi ruh. Memenuhi keperluan diri, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik, dunia dan akhirat. Semuanya berhajat kepada petunjuk daripada Allah Ta'ala. Petunjuk itu ialah Islam. Laksana cahaya yang menerangi jalan perjalanan manusia. Nampak jalan, nampak lubang-lubang, lopok-lopok. Nampak perkara bahaya, nampak perkara selamat. Maka Islam adalah petunjuk yang sebenar bagi manusia dalam perjalanan hidup mereka daripada dunia sehingga akhirat, merangkumi segala keperluan hidupnya. Obat yang mujarab untuk mengatasi masalah diri, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah politik, masalah ekonomi. Islam menyelesaikannya. Ada petunjuk dalam Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat saksikan pada hari ini manusia menghadapi berbagai-bagai penyakit. Penyakit jasad, penyakit wabak yang tersebar berata-rata dunia, macam-macam jenis penyakit. Penyakit masyarakat, penyakit ekonomi, penyakit politik. Semua penyakit ini obatnya ialah Islam. Puncanya kerana meninggalkan Islam. Bila tinggal Islam, jadi masalah. Semua perkara yang dihalalkan mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah. Perkara yang diwajibkan bukan sahaja dapat pahala, dapat kebaikan dunia, kebaikan di hari akhirat. Perkara yang diharamkan oleh Allah bukan sahaja mendatangkan mudarat di atas dunia, neraka di hari akhirat. Membinasakan manusia sendiri. Barang yang halal mendatangkan kesihatan pada manusia. Yang haram menyebabkan penyakit pada manusia. Allah Ta'ala sayang pada manusia lebih pada manusia sayang pada diri sendiri. Maka jalan yang sebenar ialah jalan Islam. Kalau ikut jalan lain, sesat, merosak, membinasakan dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. Surah Asy-Syura ayat 52 hingga 53. Maksudnya,
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Quran. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang jalan yang betul. Iaitu jalan Allah, kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah bahawa kepada Allah kembali segala urusan. Allah Ta'ala memilih Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling cerdik, paling bijak, paling baik akhlaknya, mulia perangannya, benar tidak bohong sekali dengan sesiapa sahaja. Kepada Nabi ini diwahyukan Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk ke jalan yang benar. Ada orang yang terima petunjuk, yang tak terima petunjuk. Semuanya kurnia daripada Allah. Orang yang layak dapat petunjuk, Allah Ta'ala beri. Yang tak layak dapat petunjuk, Allah Ta'ala tak beri. Yang tak layak kerana sombong, macam iblis. Takabur. Yang mencari kebenaran, mesti Allah Ta'ala tunjuk akhirnya ke jalan yang benar. Yang berasa dia bijak sangat, cerdik sangat, pandai sangat, Allah Ta'ala biarkan. Biarkan, macam iblis. Bukan sahaja jin yang kita tak nampak, terdapat manusia yang perangai macam iblis. Sombong, takabur, berasa dia bijak, dia pandai. Biar. Tak layak dapat petunjuk. Orang yang benar-benar nak cari kebenaran, menggunakan akal yang betul, Allah Ta'ala beri hidayah. Dan kita disuruh berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang betul. Minta Allah Ta'ala tunjuk, minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akan engkau sahaja kami sembah, wahai Tuhan kami. Akan engkau sahaja kami minta tolong, wahai Tuhan kami. Tunjukkanlah pada kami jalan yang betul. Diterang jalan yang betul itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka itu, iaitu Nabi yang dipilih oleh Allah. As-siddiqin, orang yang beriman, yang awal-awal percaya pada Nabi. Asy-syuhada, orang yang berjuang dengan Nabi sehingga mati, sanggup mati. As-salihin, orang yang saleh. Itu orang yang beri nikmat kepada mereka. Kita minta Tuhan masukkan kita kepada kumpulan yang tersebut, kerana mereka kumpulan yang ikut jalan yang benar, yang dapat hidayah. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang berkei ke atas mereka, iaitulah orang-orang Yahudi yang alim, yang tahu, yang bijak, yang pandai, yang tahu Nabi, tahu tanda-tanda pada dirinya, tahu kebenaran Al-Quran, semua dia tahu, tapi sombong, tak mau ikut. Takabur, tak mau ikut. Kerana Nabi pilih, Allah Ta'ala pilih Nabi daripada orang Arab, tak pilih orang Yahudi, merajuk ke Tuhan, mana boleh. Berasa dia lebih sangat, maka Yahudi dimurkai oleh Allah. Ad-dhalin, yang sesat, tak tahu apa. Orang Kristian, orang musyrikin, ini sesat, tak tahu apa, tak tahu kala bala. Tak tahu. Sehingga Tuhan, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Dia sendiri pun tak faham. Badri boleh mengampunkan dosa. Arak yang diharamkan jadi halal. Dan kata Injil kata haram. Babi yang diharamkan kata halal. Kerana nak makan. Pinda. Sesat. Mereka ni tak layak dapat petunjuk. Kita minta jangan jadi macam itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Surah Al-Isra ayat 82. Maksudnya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah bertambah kepada itu, kaf bukan mim, kepada orang yang zalim itu malaikat kerugian yang besar.
Quran adalah penama obat pada penyakit. Bukan sahaja untuk jampi, bahkan ayat Quran ni boleh jampi pada penyakit. Boleh jampi orang yang sakit. Kerana ada berkat Quran ni. Penama yang lebih lagi ialah mengobati penyakit perangai, penyakit iman, penyakit akhlak, penyakit akidah, penyakit kehidupan manusia, masalah-masalah yang dialami dalam kehidupan mereka, yang menyebabkan kesusahan kepada mereka. Timbulnya wabak, timbulnya kenaikan harga barangan, timbulnya itu kerana tak ikut ekonomi Islam. Allah Ta'ala kata riba haram, dia kata halal. Menipu tak boleh, dia tipu. Nak untung cepat. Akhirnya Allah Ta'ala bencanakan mereka. Biar mereka binasa. Membinasakan diri mereka sendiri. Dan tidaklah menambahkan orang yang zalim. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, itu zalim. Bila tak ikut hukum Allah Ta'ala, mana tak ikut sesuatu pada tempatnya. Salah jalan. Itu zalim. Dapat kerugian dunia, kerugian akhirat. Segala takrif yang tersebut di atas hanyalah beberapa contoh sebagai susulan dari berbagai-bagai takrif yang dikemukakan oleh ulama. Kesemua takrif dapat diterima asalkan ianya merangkumi maksud ajaran yang terkandung di dalam Islam. Dan sesungguhnya kesemua takrif itu tidaklah bercanggahan, bahkan beriringan di antara satu sama lain. Adanya kepelbaian takrif adalah menunjukkan kepada kita betapa syumulnya Islam, lengkapnya Islam, sehingga tidak ada perkataan dalam bahasa lain yang dapat kita terjemahkan bagi memberi makna yang searti dengan hakikat Islam. Islam tak boleh terjemah dengan agama, dengan religion, dengan perkataan bahasa lain. Islam perkataan yang tersendiri, yang lengkap, yang sempurna. Cukup, tak boleh. Banyak ni takrif-takrif lain yang dibuat oleh ulama. Semua takrif ni tak cangguh antara satu sama lain. Bahkan ada takrif yang panjang. Bila malaikat Jibril tanya Nabi, dalam satu hadis, Jibril datang merupakan dirinya sebagai seorang manusia yang segok, yang lawa, yang cantik, pakai yang bersih, sahabat ingat, sangka dia ni manusia. Iblis, malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi dan tanya, mal Islam, apa dia Islam? Nabi jawab, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta. Islam itu ialah engkau mengaku tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, engkau mengaku percaya Muhammad Rasulullah, engkau dirikan sembahyang, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, engkau tunaikan haji kalau mampu berkuasa. Takrif yang panjang. Semua takrif yang disebut tadi termasuk dalam dua kalimah syahadah. Termasuk dalam dua kalimah syahadah. Walaupun tak disebut sembahyang, puasa, zakat, haji. Dan dalam takrif yang kita ulama sebut pun termasuk sembahyang, puasa, zakat, haji. Termasuk. Termasuk seluruh cara kehidupan manusia merangkumi. Itu kesempurnaan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita bincang tentang pengertian iman, makna iman, takrif iman. Setelah kita bincang takrif Islam. Iman itu ialah tasdiq, membenarkan, i'tiqad, percaya seteguhnya dengan hati.
kepada apa yang diketahui yang ianya daripada dinil Islam, agama Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta iqrarnya dengan lidah dan disertakan dengan amal, yang disebut dengan at-tasdiq bil jinan wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Percaya dengan hati, mengaku dengan lidah, dan beramal. Dikumpulkan semuanya. Seluruh ajaran Islam yang kita baca 2 minggu yang lalu. Tasdiq itu membenarkan, membetulkan dengan hati, betul, percaya betul dan benarnya, mestilah juga menerima dengan redha, serta redha dengan semuanya. Tidak ada ingkar dan perasaan ragu, serta tidak menjuruk-jurukkan kepercayaannya. Dengan makna, percaya dengan rela hati, tak engkar sedikit pun semua ajaran Islam itu. Bukan dengan paksaan. Bukan orang paksa kita, tidak. Rela hati kita sendiri. Hati ni orang tak boleh paksa. Perasaan orang tak tahu, Tuhan dia tahu. Dan tidak boleh menjuzuk-juzukkan iman itu. Kalau iman itu disebut rukunnya 6, disebut cabang-cabangnya yang asas dalam perkara iman. Tak boleh pakai ilmu matematik. Ilmu matematik kalau 6 tolak 1 tinggal 5 lagi. Iman ni 6 tolak 1 kosong. Tak dia terima. Mesti semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Surah An-Nisa ayat 65. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman pada hakikatnya, sehingga mereka menjadikan kamu hakim, bukan hakim, terhadap perkara yang mereka berselisih di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keraguan terhadap apa-apa keputusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima sepenuh keputusan Nabi SAW bila Nabi selesaikan masalah. Nabi jadi hakim dengan hukum Allah Ta'ala. Tak ada ragu terima hukuman Nabi. Setengah ulama tafsir menceritakan sebab turun ayat ini apabila seorang Yahudi berbalah dengan seorang munafik. Orang munafik ini orang yang pura-pura Islam. Apa dia Islam? Yahudi tahu bahawa Nabi SAW adalah Nabi. Kamu tak beriman, tak ikut. Kalau Nabi jadi hakim, adil. Dia tahu. Lalu si Yahudi ini minta supaya bicarakan di depan Nabi SAW. Cara depan Nabi, keputusannya berpihak pada Yahudi. Memang Yahudi betul, pihak pada Yahudi. Satu riwayat lain mengatakan ada barang hilang, barang mesti buah dalam bekas. Guni gandum, guni itu tembuh. Pencuri ini bawa, dia sembunyikan kat rumah Yahudi. Jadi nampak gandum tu tuju ke mak Yahudi lah. Bukan barang dia. Betul ke? Yahudi mengatakan bahawa bukan dia ni, dia tak tu. Cara depan Nabi. Dan dengan petunjuk Allah Ta'ala, Nabi berpihak pada Yahudi. Lalu munafik ni tak puas hati, ajak pergi sana Abu Bakar.
Jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata, dah Nabi buat keputusan. Aku tak boleh, betul lah. Lepas tu, jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, nanti dulu. Masuk rumah sekejap, waktu ambil pedang. Lari ketakutan. Itu ceritanya. Jadi, seseorang yang beriman itu mesti terima keputusan Nabi dalam penghakiman dengan tidak ada ragu sedikit pun. Itulah hukum Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Surah Al-Hujurat ayat 15. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, tak ada ragu. Jelas ayat ini mengatakan orang yang beriman itu tidak ragu dalam hatinya. Tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Ditafsirkan oleh ulama. Syak ni separuh percaya, separuh tak. Zan ni banyak percaya, tak ada juga tak percaya. Waham ni banyak tak percaya pada percaya. Ada tak percaya. Sikit. Tak boleh. Tak ada ragu sedikit pun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah hanya mereka yang apabila disebut Allah, terus gerunlah hati mereka. Dan apabila dibaca pun mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhan sahaja mereka bertawakal, berserah. Mereka mendirikan sembahyang, berbelanja daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka. Mereka itulah orang-orang beriman dengan sebenarnya. Ayat ini merangkumi segala aspek yang disebut tadi. Iaitulah, bukan sahaja dia mengaku Islam, hati dia percaya, tak rasa ragu sikit pun. Bila sebut Allah, rasa takut hati dia. Perasaan dia gerun pada Allah. Bila baca ayat-ayat Allah, iman dia bertambah. Dan serah diri pada Allah Ta'ala. Dia semayang, membelanjakan harta, tunaikan kewajipan, amal yang soleh. Berdasarkan kepada yang tersebut di atas, maka pendapat Mu'tazilah dan Khawarij yang menjadikan amal sebagai syarat iman adalah ditolak. Oleh kerana itu, orang yang mengerjakan maksiat masih dianggap beriman selagi hatinya masih percaya. Dan tidak ada tanpa tanda-tanda engkar. Pendapat Mu'tazilah inilah mereka yang berpahaman selalu falsafah sangat. Diasalkan oleh Wasil bin Atha al-Ghazali, murid pada Hasan Basri. Itu Mu'tazilah. Apabila Hasan Basri mengatakan orang yang mengerjakan dosa besar, orang Islam buat dosa besar, dia adalah beriman. Iman dia tak batal. Masuk syurga tak kekal dalam neraka. Puak-puak Khawarij ini ialah yang berperang dengan Sayyidina Ali, berperang dengan Muawiyah. Tak terima belaka dua-dua ni. Keras puak-puak ni. Puak-puak ni orang buat dosa besar, kafir. Buat dosa besar, kafir. Itu puak Khawarij. Jadi Mu'tazilah ni ambil tengah. Dia kata Islam tak, kafir tak, kekal dalam neraka. Khawarij kata kafir, kekal dalam neraka. Jadi Ahli Sunnah kata, sama juga mazhab Syiah yang ikut mazhab Salaf, mengatakan bahawa orang mukmin yang buat dosa besar, masuk neraka pun tak kekal, masuk syurga pula. Ini berlainan dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah ni ditolak, Khawarij ditolak. Walaupun dia berdalil dengan Quran. Mu'tazilah berdalil dengan akal.
Khawarij berdalil dengan hadis, dengan Quran dengan hadis. Antaranya la yazni zani wa huwa mu'min. Orang berzina atau berzina kalau dia beriman. Menandakan bahawa orang buat dosa besar jadi kafir. Pendapat dia ditolak kerana sabit dalam hadis mereka yang berzina ni dihukum disemayang jenazahnya oleh para sahabat. Dan Nabi mengatakan diterima taubatnya, dia kena hukum hudud. Menandakan dia tidak kafir. Ini ada hadis-hadis. Ayat Al-Quran pun banyak menceritakan perkara itu. Mu'tazilah pakai akal. Islam tak, kafir tak. Jadi dua pendapat ni ditolak. Jadi pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dan mereka yang sependapat dengannya, mazhab-mazhab lain, ialah mereka yang tak ada ragu terhadap Islam. Walaupun dia buat dosa besar, tak jadi kafir. Ini jelas. Ya. Sementara itu pendapat Murji'ah yang mengatakan iman itu tasdik dengan hati dan iqrar sahaja, dengan tidak payah beramal dikira salah. Begitu juga mereka yang mengatakan Murji'ah, golongan Murji'ah. Murji'ah ni orang yang percaya dengan hati, ikrar dengan lidah, tak beramal pada apa. Ini juga mazhab salah ni. Ilmu salah. Tafsir iman dia salah. Dikira salah. Kerana Allah menyebut bahawa iman itu beriringan dengan amal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Suratul Kahfi ayat 107. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga Firdaus menjadi tempat tinggal. Disebut beriman dan amal yang soleh. Dua sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Suratul An'am ayat 82. Maksudnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik, bagi mereka keamanan dan mereka orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Ini dalil pada untuk menolak Murji'ah. Pendapat Karramiyah yang mengatakan iman itu hanyalah ikrar dengan lidah sahaja, dikira salah juga. Karramiyah ni ajaran sesat yang kita baca dulu. Kepercayaan dia, orang ikrar, dia mengaku dia Islam, iman dia adalah walaupun tak beramal, ikrar dengan lidah cukup. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Suratul Hujurat ayat 14. Maksudnya orang-orang Arab Badawi berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katalah kami telah Islam." Kerana iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa iman itu percaya dengan hati. Mengaku dengan lidah Islam saja, zahir. Islam itu amalannya zahir, iman itu percaya dalam hati. Ini Allah Taala turun ayat pada orang Badui yang datang nak minta zakat, nak minta sumbangan. Mengaku dia pun beriman juga. Allah Taala dedahkan. Mereka berkata, "Kami telah beriman." Beritahu mereka, "Kami telah Islam." Kerana iman mula dalam hati kamu. Dia dedahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Surah Al-Baqarah ayat 8. Maksudnya, di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang beriman. Awas kalau sebut dah orang munafik. Orang munafik ini mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tuhan dedahkan mereka tak beriman. Cakap saja. Menunjukkan iman itu mesti ada kepercayaan hati. Juga iman itu tidak sah jika apa yang ditasdiqkan itu tidak menepati syarat. Seperti orang-orang yang beriman dengan taghut, sekalipun dia beriman juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah golongan ahli kitab dan golongan musyrikin yang percaya pada Allah Taala tapi percaya pada padri-padri dia, pendeta-pendeta dia, orang jahiliah.
Ada yang percaya pada Allah. Tapi percaya pada pemimpin dia yang ada kuasa macam Allah juga. Allah Ta'ala doakan. Kerana dia membatalkan imannya dengan syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Ulaika alladhina lahumul la'nah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira." Surah An-Nisa ayat 51 hingga 52. Maksudnya, apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang beri bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada apa yang disembah. Tidak mereka percaya kepada yang disembah selain daripada Allah dan Tauhid. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah. Barang siapa yang dilaknat Allah, nasib kamu sekali-kali tidak akan memperolehi penolong baginya. Iaitulah pemimpin ahli kitab yang datang dari Madinah pergi ke Mekah untuk mengapi-ngapikan orang musyrikin supaya memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana puak-puak pemimpin Mekah kata mereka ni ahli kitab, ulama-ulama kitab. Dia tanya dia, mana betul antara kita dengan Muhammad? Tanya dia. Lalu mereka kata, kamulah betul, Muhammad tu salah. Padahal dia ahli kitab. Dia baca dalam kitab dia. Tanda kenabian tu ada. Dia sanggup ni golongan al-maghdub alaihim yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan ditubuhkan pada tentera Ahzab. Gabungan Yahudi, gabungan musyrikin. Kabilah-kabilahnya. Menyerang Madinah. Peristiwa Ahzab yang terkenal. Dibinasakan oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alam tara alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida." Surah An-Nisa ayat 60. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, mereka hendak berhakim kepada Tauhid. Padahal mereka telah diperintah mengingkari Tauhid itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh. Ini satu kumpulan orang munafik yang ada kes untuk dibicarakan. Dia tahu kalau bicara dengan Nabi, Nabi akan hukum dia. Tak pihak pada dia. Lalu dia ajak serta di hakim Tauhid. Hakim pemimpin jahiliah. Ini menandakan dia tidak beriman. Walaupun dia mengaku dia orang Islam juga. Ini kalangan orang munafik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan berkenaan iman. Minggu lepas kita baca tentang takrif atau pengertian iman. Hari ini iman dan ciri-cirinya, unsur-unsurnya atau tanda-tandanya. Iman dengan makna tasdiq, membenarkan, percaya, adalah dinamakan juga sebagai akidah. Akidah, kepercayaan yang disimpulkan. Akidah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu mana simpulan. Yang diikat, yang disimpul dengan kuat. Kepercayaan yang diikat dengan kuat. Di mana rahsianya tidak diketahui oleh sesiapa pun, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun manusia itu mempunyai sifat-sifat lahiriah
yakni yang zahirnya dapat dilihat, dapat menjadi ukuran kepada kita. Ialah sifat-sifat yang dapat dilihat melalui tindak tanduk manusia, sama ada perkataan atau perbuatan, adalah menjadi tanda iman yang menjadi ukuran kita. Adapun segala apa yang disebut di hatinya adalah sesah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat zahir saja tanda-tanda, apa yang ada dalam hati dia, hakikat dalam hati, dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka iman yang sebenar diketahui oleh Allah Ta'ala. Kita dapat melihat tanda-tanda yang zahir sahaja. Iman itu melahirkan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dinamakan Islam. Apa yang zahir dinamakan Islam. Ini bermaksud seseorang yang beriman itu hendaklah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menerima segala hukum-hukumnya, walaupun tidak mengetahui akan hikmat-hikmatnya. Dia terima hukum Allah Ta'ala, dia percaya hukum Allah Ta'ala, baik hukum Allah Ta'ala, adil hukum Allah Ta'ala, walaupun dia tak tahu secara huraian hikmatnya. Sesungguhnya penyerahan dan penerimaan itu berlaku dengan dua perkara, iaitu dengan kepercayaan dan pegangan hati dinamakan iman atau akidah, dan juga dengan sifat-sifat lahiriah, iaitu melalui perkataan dan amalan yang dinamakan Islam. Jelas bahawa tempat iman itu ialah hati, yang berlaku padanya tasdiq jazim, yakni membenarkan secara putus, secara jazam, tak ada syak, tak ada ragu sedikit pun, kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, surah Al-Hujurat ayat 14 yang kita baca dahulu berkenaan orang Badui. Maksudnya kerana iman itu belum masuk ke dalam hati mereka, belum masuk dalam hati kamu, dalam hati mereka, dalam hati kamu betulnya. Kerana iman belum masuk dalam hati kamu. Orang Badui dia mengaku depan Nabi, kami telah beriman. Allah Taala kata, kamu telah Islam, kerana iman tu belum ada dalam hati kamu. Yakni mereka berucap dengan lidah sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Surah Taubah ayat 45. Maksudnya sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak pergi berjihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Allah Ta'ala dedahkan sifat-sifat orang munafik. Bila Nabi nak keluar perang ke Tabuk ni jaraknya jauh, 1000 kilometer, terlalu jauh daripada Madinah ke Jordan sekarang, 1000 kilometer. Musim panas, musim pohon tamar berputik, hampir nak masak. Musim binatang bunting, banyaklah benda-benda yang jadi halangan, menjadi ujian. Jadi memberatkan mereka nak pergi berjihad, khususnya orang munafik. Orang munafik ni berbohong depan Nabi, minta izin, tak boleh pergi kerana uzur. Allah Taala dedahkan hati mereka ragu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudkhilullahu ahlal jannatil jannah, yudkhilu man yasha'u bi rahmatih, wa yudkhilu ahlan nari nar. ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان فأخرجوه. رواه Muslim. Maksudnya Allah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Ia memasukkannya sesiapa yang ia kehendaki dengan rahmatnya, dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah kamu akan sesiapa yang kamu dapati di dalam hatinya iman, walaupun sebesar biji yang halus, maka keluarkanlah dia daripada neraka. Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang masuk surga bukan dengan jasa amal dia, tapi dengan rahmat Allah, kurnia Allah Ta'ala. Kalau jasa amal tak cukup nak bayar satu jokong pada mana emas, batu jokong surga tu emas. Amalan dia berapa juta, berapa bilion, trilion, tak cukup nak bayar syurga. Menunjukkan juga ini adalah kurnia Allah Ta'ala. Adapun apa yang kita buat, ibadat, kebajikan tu menandakan syukur pada Allah Ta'ala, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Nak bayar syurga tak cukup. Syurga ni adalah rahmat, kurnia Allah pada hamba-Nya,
Bila Allah Ta'ala buat keputusan setelah dibicarakan manusia, maka orang yang masuk syurga, yang masuk neraka. Setelah berlaku keputusan itu, Allah Ta'ala suruh pada malaikat supaya saksikan sesiapa yang jadi ahli neraka itu ada iman walaupun sedikit dalam hati dia. Menandakan iman itu dalam hati. Iman juga mempunyai rukun-rukunnya. Iman ada rukun dia. Ada rukun dia, ada tiang dia. Rukun ni macam tiang lah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya, Rasul itu, yakni Nabi SAW, telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah. Itu rukun iman. Malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun di kalangan Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Ayat ini menyatakan rukun-rukun iman. Dia sebut 5 saja. Beriman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul dipercayai, tak boleh beza-beza. Maka iman orang Yahudi, Kristian tak sah. Kerana beriman sebahagian Rasul. Sebahagian Rasul dia beriman, sebahagian Rasul dia tolak. Itu tak boleh. Kita orang Islam percaya semua Rasul. Bahkan hari ini pun kita orang Islam, kalau tak percaya pada Nabi Isa itu Rasul, bukan Islam. Tak percaya pada Nabi Musa itu Rasul, bukan Islam. Bukan Nabi Muhammad itu Rasul. Banyak Rasul-Rasul. Tapi orang Yahudi, Kristian, dia pilih sebahagian, tolak sebahagian. Maka iman dia tak sah. Rukun iman mesti percaya pada semua Rasul-Rasul. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Minta ampun pada Tuhan. Sabda Rasulullah SAW, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawah Muslim. Maksudnya iman itu ialah bahawa kamu beriman dengan Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan qada takdir baik dan jahat mengikut penentuan ilmu Allah Ta'ala. Apa yang berlaku dalam diri manusia baik dan buruk dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu kita kena percaya. Mana qada takdir termasuk dalam rukun iman. Seterusnya iman dan Islam. Kaitan iman dengan Islam, kita kena tahu hubungan iman dengan Islam. Tersebut dalam hadis sabda Rasulullah SAW kepada rombongan Abdul Qais. Abdul Qais ini satu rombongan orang Badui datang menghadap Nabi SAW. Nabi bersabda, amarakum bil imani billahi wahdah, atadruna mal imanu billahi wahdah, syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa iqamus salati wa ita'uz zakah, wa an tu'addu khumsa ma ghanimtum, muttafaqun alaih. Maksudnya, aku menyuruh kamu, amurukum tu. Muka amurukum. Aku menyuruh kamu beriman kepada Allah dan yang Maha Esa. Adakah kamu mengerti apa yang dikatakan beriman dengan Allah yang Maha Esa? Apa maksud dia? Iaitulah penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan menunaikan 1/5 daripada ghanimah harta rampasan perang. Ini rukun iman dan Islam dicampur sekaligus. Jadi Nabi menjelaskan iman dan Islam mengikut qada kepahaman rombongan yang datang menghadap dia. Ada rukun Islam tu 5 perkara yang kita tahu. Rukun iman 6 perkara yang kita tahu semua sahfal. Ada orang Badui, Nabi sebut rukun iman dan Islam dicampur sekaligus. Dicampur sekaligus. Sahabati rombongan Abdul Qais, Nabi kata, aku suruh kamu beriman pada Allah. Kamu tahu apa beriman pada Allah? Iaitu percaya pada Allah, tak ada sebenar melainkan Allah sahaja, dan kamu semayang, menunaikan zakat, dan menunaikan 1/5 daripada rampasan perang. Kerana orang Arab ni dia berperang. Bila mari Islam, berperang kerana Islam, bukan berperang kerana jahiliah. Tapi ingat, jangan merampok.
Kalau kamu rapah harta dalam peperangan 1/5, hendaklah dibahagi kepada pihak yang berkenaan, yang pemimpin, yang mengendalikan urusan, untuk dibahagi di arif mereka yang berhak. Yang 4/5 lagi dibagi kepada bala tentera yang terlibat dalam peperangan. Itu dalam hukum ghanimah yang terkenal. Itu termasuk dalam beriman dan Islam. Beriman seorang itu ialah dengan kepercayaan yang menjadi akidah tanpa syak, tanpa ragu, dan waham tanpa keraguan. Syak ni separuh, percaya separuh tidak. Waham ni banyak waham ni banyak percaya, banyak tak percaya pada percaya. Zon ni banyak percaya juga, percaya tak percaya sikit. Itu dia. Dan Islamnya seorang itu ialah dengan pengakuan serta amalan menjadi tanda pada kita. Namun begitu, sekiranya berlaku iqrar syahadah, dia mengucap 2 kalimah syahadah dan menunaikan fardu, dia tunaikan sembahyang, sedangkan hatinya tidak ada kepercayaan atau ragu-ragu atau tidak memperakui akan hukum-hukum Allah, hati dia tak percaya, dia tipu kita, dia mari pura-pura sembahyang dekat orang Islam. Kita tengok dia ni beriman lah, dia ni Islam lah, hati dia molek lah. Maka seseorang itu dihukum tidak beriman walaupun masih dinamakan Islam, sebagaimana berlaku pada setengah-tengah orang Badui di zaman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.